Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita masuk tajuk taburan binomial. Apa dia taburan binomial? Kita tengok ni, situasi ni. Apabila sekeping duit shilling ada dilambungkan sekali, kesudahan yang diperoleh adalah sama ada gambar atau angka. Jadi, ada dua muka kan? Dua muka. So, 1/2, 1/2. Dia punya kebarangkalian. Jadi kalau kita tengok sini, perhatikan bahawa situasi di atas menghasilkan hanya dua kesudahan yang mungkin, iaitu mendapat gambar atau mendapat angka. Jika kesudahan mendapat angka dianggap sebagai kejayaan, maka kesudahan mendapat angka dianggap sebagai kegagalan. Gambar sebagai kejayaan, maka angka dianggap sebagai kegagalan. Suatu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan, maknanya dua kesudahan ni maksudnya kejayaan dan kegagalan yang mungkin dikenali sebagai percubaan Bernoulli. Ciri-ciri percubaan Bernoulli adalah seperti berikut. Okey, pertama, hanya terdapat dua kesudahan yang mungkin, iaitu kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan adalah sentiasa sama dalam setiap percubaan. Katakanlah 1/5. Lepas tu next tu pun 1/5. Okey, jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, maka kebarangkalian kegagalan diberi oleh 1 tolak P. Sebab P tambah Q, sebab jumlah kebarangkalian ialah 1. Okey, pemulihan rawak diskrit X sama dengan 0, 1. 0 ni maksudnya tidak gagal lah. 1 ni maksudnya berjaya. Dengan keadaan 0 mewakili kegagalan dan 1 mewakili kejayaan. Okey. Eksperimen yang terdiri pada N percubaan dinamakan Bernoulli yang serupa dikenali sebagai eksperimen binomial. Mari kita rokok perbaikan antara percubaan Bernoulli dengan taburan binomial. Okey, kita tengok muka surat. Di muka surat 153. Okey. Setiap percubaan hanya mempunyai dua kesudahan, iaitu kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Okey, setiap percubaan adalah tidak bersandar, iaitu kesudahan suatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Maksud macam saya kata tadi, kalau kebarangkalian kejayaan dia 1/5, okey, sekali lagi pun 1/5. Dia tak jadi berubah jadi 1/2 ke apa kan. Mana 1/5, next pun jadi 1/5 juga. Ciri-ciri yang nyatakan di atas dikenali sebagai eksperimen binomial. So, pemulik ubah rawat binomial adalah bilangan kejayaan R daripada N percubaan Bernoulli yang serupa bagi suatu eksperimen binomial. Taburan kebarangkalian boleh bagi pemulik ubah rawat binomial ini dikenali sebagai taburan binomial. Okey, tengok contoh 6 ni. Okey, main tic-tac-toe kan. Jadi kemungkinan dia main berapa kali ni? Dia main 2 kali, 2 pusingan. So, yang pertama menang seri kalah. Menang seri kalah, menang seri kalah, menang seri kalah. Okey, adakah dia binomial? Tidak, Tidak. Sebab apa? Dia bukan binomial kerana binomial hanya mempunyai dua kesudahan sahaja dalam setiap percubaan. Jadi yang ini kalau kita tengok ada 3. Kalau binomial dia ada 2 je. Dia tak boleh tak ada 3 ni. Okey. Okey, contoh 7. Sebuah ram mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 buku rujukan fizik yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak satu demi satu tanpa dikembalikan. Tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada kebarangkalian ini merupakan binomial atau bukan. So, jawapannya bukan. Sebab apa? Tengok sini. 3 naskah buku rujukan fizik berturut-turut tanpa dikembalikan. Kenapa? Sebab dia tak pulangkan buku tu. Kalau dia pulang balik, iaitu dia ni macam ni kan. P, pengambilan sedangkan buku fizik yang pertama 4/10. Okey, dah ambil 1 fizik, tinggal 3. Jumlah semua tinggal 9. Dia punya ni dah berubah. Bila dah berubah, dia bukan taburan binomial. Okey. Kemudian latihan nanti kita buat sama-sama. Kebarangkalian peristiwa bagi taburan binomial. Okey, jadi P tadi adalah kebarangkalian kejayaan. Q ni adalah kebarangkalian
kegagalan, di mana Q ialah 1 tolak P. So dia ada formula dia lah. Sebenarnya semalam saya dah pakai dah formula ni. Ini adalah formula untuk taburan binomial, kebarangkalian untuk taburan binomial. So dia N CR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R, di mana R ni daripada 1 hinggalah N. Jadi bila kita baca ni, X ni bertabur secara binomial. Binomial dengan jumlah percubaannya N, dan P ni adalah kebarangkalian kejayaan. Jadi kalau kita tengok sini, permukaan piramid ni ada 4. So macam mana nak dapatkan apa kebarangkalian mendapatkan 4 nombor 4 dalam ni? So adalah 1/4, iaitu 0.25. Jadi Q dia ialah 0.75. Jadi dia kata kat sini segitiga. Dia buat lambungan 3 kali. So maknanya N dia 3. N dia 3. So kita pun buat gambar rajah pokok. Okay, kejayaan 0.25, kegagalan 0.75. Okay, dia sama je macam semalam. Okay. Okay, jadi bila dah dapat tu, dia senaraikan dia punya kebarangkalian ni. Okay, Px sama dengan 0. So formula dia, okay, tadi R dia 3 kan. So 3C0. N dia 3, sorry. N dia 3. So yang dalam kes ini R dia 0. So 3C0. 0.25 kuasa 0. 0.75 kuasa 3. Darabkan dia dapat ni. Okay. Saya terus kepada yang 2 ni. Px sama dengan 2. Jadi formula dia 3C2. 0.25 kuasa 2. Tengok 2 ni 2 kan? 2. So 0.75 kuasa berapa? 3 tolak 2, 1. So dapatlah ini. Jadi bila kita tambahkan semua ni, kebarangkalian ni akan dapat nilainya 1. Nilai 1. Okey, bagi kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid kurang daripada 2 kali. Kalau kita senaraikan 0, 1, 2, 3. So kurang daripada 2 maknanya 0 dengan 1. So Px sama dengan 0 tambah dengan Px sama dengan 1. So masukkan ni tadi yang kita dapat atas ni. Dapatlah ini. Okay, Px lebih besar daripada 0. Maknanya 1. Okay, kita senaraikan 0, 1, 2, 3. Lebih besar daripada 0. Maknanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ada kita tambah semua ni ataupun jumlah kebarangkalian ialah 1. So 1 tolak dengan kebarangkalian yang kita tak nak ni tadi. Px sama dengan 0. So dapatlah 0.5781. Okey. Okey, contoh 8. Kebarangkalian bau hujan akan turun pada suatu hari tertentu ialah 0.45. Jadi kalau tak hujan 0.55. So seminggu ada 7 hari. So kalau tepat 4 hari, Px sama dengan 4. So 7C4 darab 0.45 kuasa 4. 0.55 kuasa 3. Sebab